Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung topik kita yang terakhir dalam bab terakhir, bab tingkatan 5, iaitu kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap eksport dan import. Apa kesan kalau kita punya kadar pertukaran asing meningkat ataupun kadar pertukaran asing kita menurun? Apa kesan terhadap kita punya eksport dan import? Yang itu yang kita akan tengok hari ini. Ini bab terakhir lah. Lepas tu kita boleh buat latih to be. Okey, yang pertama sekali, kamu kena tahu kenaikan dan juga kejatuhan kadar pertukaran asing ni dia bergantung kepada permintaan dan juga penawaran mata wang. Okey, semuanya bergantung kepada ni permintaan dan penawaran mata wang. Jadinya kita akan lihat hari ni dari segi kenaikan kadar pertukaran asing. Okey, dari segi kenaikan kadar pertukaran asing, kesan terhadap ekspor. Okey, yang pertama kita lihat. Lupa pula. Tukar ambil pen. Okey, yang pertama dari segi apa? Kenaikan KPA. Okey, kenaikan KPA, kadar pertukaran asing. Apa kesan terhadap kita punya ekspor? Satu lagi, import. Okey, kita akan melihat dua. Apa kesan terhadap ekspor, apa kesan terhadap import. Okey, kita tengok dari segi ekspor. Kalau kita kata kenaikan kadar pertukaran asing, bermakna dia merujuk kepada perubahan, merujuk kepada perubahan dalam kadar pertukaran asing yang membolehkan seunit mata wang sesebuah negara memperoleh lebih banyak unit mata wang asing. Jadi dalam kata lain dia kata kenaikan kadar pertukaran RM bermakna harga mata wang asing menjadi lebih murah berbanding dengan ringgit Malaysia. Bermakna kalau kita kata kenaikan KPA bermakna RM naik nilai. RM naik nilai bermakna apa? Mahal. Okey, bila RM mahal, apa jadi dekat kita punya ekspor, apa jadi dekat kita punya import. Okey, kita tengok yang pertama dulu dekat ekspor. Okey, apa kesan terhadap kita punya ekspor? Bila kadar pertukaran asing sesebuah negara naik, contohnya Malaysia, harga barang ekspor bagi negara tersebut akan menjadi lebih mahal di negara asing dalam pasaran antarabangsa. Okey, kalau RM naik, bermaksud RM mahal. Bila RM mahal, bermakna apa? Bermakna yang pertama, kita punya harga ekspor mahal. Okey, bila harga ekspor mahal, apa jadi dekat kuantiti? Okey, kuantiti ekspor akan berkurang. Okey, ingat bila harga ekspor mahal, kuantiti ekspor akan berkurang. Sebab apa? Sebab bila harga kita mahal, orang tak akan beli barang kita. Jadi kuranglah kita mengekspor barang. Okey, itu dari segi harga, dari segi kuantiti. Kamu kena ingat, okey, harga dan kuantiti. Kemudian kita tengok contoh Kita tengok contoh di sini. Okey, situasi di mana 1 USD bersamaan dengan RM4.30. Pengeksport Malaysia menjual minyak kelapa sawit yang bernilai RM750,000 ke Amerika Syarikat. Okey, pengimport Amerika Syarikat harus membuat bayaran sebanyak 174,418.60 USD. Yang ini waktu kita RM kita RM4.30. RM4.30. Kemudian bila RM kita naik nilai, okey, daripada 340 ke 410, bermakna RM mahal ni. Okey, RM mahal. Bila RM mahal, tengok kat sini, pengimport Amerika terpaksa membayar kepada kita dengan jumlah yang lebih, USD lebih 182. Berbanding waktu kita harga kita murah RM4.30 tu dia bayar 174,000 USD je. Tapi bila kita naik nilai menjadi mahal, dia terpaksa bayar lebih. Okey, itu dari segi import. Kita tengok dari segi kesan, dari segi ekspor. Sekarang kita tengok kesan terhadap import. Okey,
kalau kita punya RM tadi naik nilai, kamu terbalikkan je lah. Bila RM naik nilai, harga ekspor mahal. Okey, kuantiti ekspor akan menurun. Apa berlaku dekat import? Okey, dekat import, harga barang import relatif murah. Okey, sebab harga kita mahal, so kita anggap harga barang negara lain tu murah lah. Okey, kemudian yang kedua apa yang berlaku? Kuantiti. Kuantiti import meningkat. Sebab duit kita mahal, kita boleh beli lebih banyak barang. So, kuantiti import akan meningkat. Okey, ini kesan yang pertama. Kalau kita lihat dari segi kenaikan KPA. Okey, senang aja. Okey, mana lagi? Okey. Kemudian kita lihat dari segi, okey, kita tengok ni kesimpulan ya. Kesimpulan dia kata kenaikan kadar pertukaran asing Malaysia berbanding dolar Amerika menyebabkan harga barang ekspor Malaysia menjadi lebih mahal. Nilai ekspor dagangan Malaysia dengan Amerika akan menurun. Okey, sebaliknya, bila kadar pertukaran ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika menyebabkan harga barang import Amerika jadi lebih murah. Nilai import dagangan akan meningkat. Okey, kejatuhan nilai ekspor negara berbanding kenaikan nilai import akan menyebabkan imbangan dagangan Malaysia cenderung kurangan atau defisit. Okey, dia kata apa? Kejatuhan nilai ekspor negara. Okey, kita tengok kat sini. Mana tadi? Cikgu tulis. Mana? Okey. Ini. Okey, kita boleh buat kesimpulan. Aduh. Okey, kita boleh buat kesimpulan dekat sini. Okey, kesimpulan. Bila ekspor lebih mahal, kita tahu tadi kuantiti ekspor kurang. So, ekspor kurang daripada import. Bila ekspor kurang daripada import, menyebabkan kita punya imbangan dagangan defisit. Okey, defisit. Tu dia punya kesan dia lah. Okey, sekarang kita beralih kepada kejatuhan kadar pertukaran asing. Okey, ni yang kedua. Kejatuhan KPA. Okey, kejatuhan KPA. Okey, apa yang berlaku dekat kita punya ekspor, import. Okey, ekspor dan juga import. Okey, kalau kita kata kejatuhan KPA bermakna RM murah. Okey, RM turun nilai. So, bila RM murah, apa berlaku dekat ekspor? Kalau dah barang kita murah, orang banyak beli barang kita kan? Bila banyak beli barang kita, ekspor kita jadi apa? Okey. Harga ekspor murah. Okey, kemudian kuantiti ekspor akan bertambah lah. Okey, akan meningkat. Okey, kuantiti ekspor akan meningkat. Okey, jadi nilai dagangan ekspor meningkat. Okey, meningkat. Kita lebih banyak jual barang lah sebab barang kita murah, orang banyak beli barang kita. Okey, itu dari segi ekspor. Sekarang kita lihat pula dari segi import. Okey, macam mana dengan import? Duit kita murah, boleh tak kita beli banyak barang? Tak boleh. So, harga import
mahal. Okey. Kenapa tadi tak cantik ni? Okey, harga import mahal. Jadi, apa jadi kat kuantiti pula? Kuantiti import akan berkurang. Sebab duit kita murah. So, kita tak boleh nak beli barang orang banyak kan. Jadi, kuantiti import kita berkurang lah. Kita kurang dapat beli barang daripada negara luar. Okey. Jadi, apa kesan bila ekspor dan import ni? Kita tengok ekspor meningkat. Maksudnya, ekspor akan melebihi dengan nilai import bila RM rendah. So, apa yang berlaku? Imbangan memberi kesan kepada imbangan dagangan. Imbangan dagangan positif ataupun lebihan. Okey. Ingat satu je. Kalau waktu kejatuhan KPA bermakna apa? Ringgit turun nilai. Ringgit turun nilai bermakna ringgit menjadi lebih murah. Bila murah, barang kita akan jadi murah. So, bila barang kita murah, banyaklah negara luar akan membeli barang kita. So, ekspor akan bertambah. So, bila ekspor bertambah, imbangan dagangan ataupun nilai dagangan ekspor kita akan meningkat. Jadi, kesan terhadap import pula, bila kita punya ringgit murah, kita tak boleh nak beli barang daripada negara luar. Sebab duit kita murah, kita tak dapat beli banyak pun, dapat beli sikit kan. Jadi, harga import tu cenderung lebih mahal dan menyebabkan kuantiti import kita akan berkurang. Sebab dengan duit kita yang sedikit, kita tak mampu nak membeli barang orang yang mahal tu. Okey, jadi keadaan ini menyebabkan bila kejatuhan KPM, ekspor dia melebihi daripada import. So, kita akan dapat kesan terhadap imbangan dagangan adalah positif ataupun lebihan. Okey, kamu boleh tengok contoh dalam buku, dia bagi situasi tu. Cikgu tak terang, cikgu bagi terus secara cara point terus. Okey, kamu boleh tengok dekat sini. Dekat sini dia bagi tahu. Okey, kesan butiran ekspor negara. Okey, bila RM naik, apa yang berlaku? Ekspor negara menurun. Okey. Import negara meningkat. Okey, imbangan dagangan cenderung merosot. Sebaliknya, bila kita punya RM turun nilai, ekspor negara meningkat, import negara menurun, imbangan dagangan cenderung lebih baik ataupun lebihan. Okey? Itu saja setakat hari ni.